Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita, iaitu bab 6, bentuk geometri 3 dimensi. Okey. Subtopik iaitu 6.4.1 menerbitkan rumus dan subtopik 6.4.2 menghitung isi padu. Okey, jadi ini adalah kriteria kejayaan, iaitu apa yang kita nak capai di akhir pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, seterusnya. Kenapa perlu belajar menghitung isi padu bentuk 3 dimensi ni? Okey, kita perlu tahu isi padu tu apa. Okey, cikgu bagi contoh. Isi padu ni, contoh kita ada satu botol. Mineral water contoh. Botol untuk air mineral. Selepas itu, dalam botol air mineral tu dia ada cecair, iaitu mineral water lah. So, mineral water tu, dia memenuhi ruang di dalam botol tersebut. So, mineral water tu lah dan dipanggil sebagai isi padu bagi bentuk 3 dimensi, iaitu bagi bentuk botol itu. Okey. So, kita tengok isi padu prisma dan silinder. Okey, mula-mula kita kena tahu apa itu isi padu ni. Okey. Isi padu suatu bentuk geometri 3 dimensi ialah ukuran ruang yang memenuhi bentuk geometri 3 dimensi tersebut. Okey, macam cikgu cakap tadilah, isi padu ni dia memenuhi ruang bentuk geometri 3 dimensi. Dan seterusnya, bentuk ini diukur dalam unit padu seperti milimeter padu, iaitu mm kuasa 3, sentimeter padu, cm kuasa 3, atau meter padu, m kuasa 3. Okey, kita tengok dekat sini. Mm kuasa 3, dia ada kuasa 3. cm pun kuasa 3. Meter pun kuasa 3. Jadi, kita boleh tahu jika soalan ke jawapan ke dia ada kuasa 3, kita terus tahu yang itu adalah isi padu. Okey, bila dia ada kuasa 3, cm kuasa 3, mm kuasa 3, so automatik kita kena ingat itu adalah isi padu. Okey, seterusnya, kita ada 3 bentuk geometri, iaitu yang ini adalah bentuk cuboid, yang ini adalah bentuk prisma segitiga, dan seterusnya ini adalah bentuk silinder. Okey, awak nampak tak yang warna biru ni? Okey, yang warna biru ni, yang warna biru ini berbentuk segi empat sama, yang warna biru ini berbentuk segitiga, dan ini bentuk bulatan. Okey, so apa dia yang warna biru ni? Okey, dia dah tunjuk dah dekat sini adalah keratan rentas. Okey, keratan rentas tu apa dia pula? Keratan rentas ni bila kita potong. Okey, kita potong bentuk cuboid ni. So, bila kita potong bentuk tu, kita akan dapat lihat dia berbentuk segi 4 sama. Okey. Okey, sebelum tu, kena tengok dekat sini tapak. Tapak ni adalah berbentuk segi 4 sama ni juga. Okey, so awak kena ingat, keratan rentas tu dia sama dengan tapak. Okey, macam juga yang untuk bentuk prisma ni. Tapak ni sama juga dengan keratan rentas. Dan ini adalah tapak bagi silinder. Ia adalah berbentuk bulatan, iaitu sama juga dengan keratan rentas. Okey, so keratan rentas ni apa tadi? Kita potong bentuk prisma ni. So, kita akan dapat kita akan nampak dia adalah berbentuk sama dengan tapak ni, iaitu bentuk segitiga kalau untuk prisma ni. Okey, untuk silinder pula dia akan berbentuk, kita akan nampak dia adalah bentuk bulatan, sama juga dengan tapak bagi silinder ni. Okey. Jadi, kita tengok bentuk yang pertama, iaitu kita tengok isi padu bagi prisma. Okey. Okey, perhatikan cuboid di sebelah. Okey, kita ada cuboid. Okey. So, dekat cuboid ni kita ada panjang. Okey, dia punya panjang bagi cuboid kat sini. Lepas tu kita ada lebar. Okey, kita juga ada lebar bagi cuboid ini. Ini adalah lebar bagi cuboid. Dan seterusnya kita ada tinggi bagi cuboid. Okey, ini adalah tinggi bagi cuboid. Okey, so isi padu bagi cuboid apa dia? Okey, yang ni pun kita automatik kena tahu. Isi padu bagi cuboid adalah panjang
Okey, panjang, darab, lebar, iaitu ini adalah tapak bagi cuboid. Lepas tu darab dengan tinggi cuboid tersebut. Okey, so isi padu cuboid, panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Sama juga dengan isi padu kubus. Isi padu kubus pun sama juga. Panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Okey. So, luas tapak, darab, tinggi. Okey, macam mana dapat luas tapak ni? Okey, tengok dekat cuboid ni. Okey, awak tengok dekat cuboid ini, tapak bagi cuboid ni P, panjang, darab, lebar. So, kita dapatlah luas bagi tapak. So, sebab itulah panjang, darab, lebar ni bersamaan dengan luas tapak. Okey, lepas tu darab dengan dia punya tinggi. Okey, seterusnya kita lihat isi padu prisma segitiga. Okey, iaitu sama dengan 1/2 darab isi padu cuboid. Okey, kita tengok gambar seterusnya. Okey, tengok gambar pertama ni adalah cuboid kan? Lepas tu kita potong 2 cuboid ini. Okey, kita potong 2 dekat penjuru cuboid. Okey, contoh penjuru daripada sini ke belakang. Kita potong 2, so kita akan dapat bentuk segitiga ni. Iaitu dia sebenarnya berbentuk prisma. Okey, so sini kita dapat 2 bentuk prisma. Daripada cuboid ini kita dapat 2 bentuk prisma dekat sini. So sebab itulah isi padu prisma sama dengan 1/2 darab isi padu cuboid. Sebab daripada kita potong cuboid. Okey, kita potong separuh cuboid. Sebab itulah 1/2 darab isi padu cuboid. Okey, seterusnya 1/2 darab luas tapak darab tinggi. Okey, luas tapak darab tinggi ni bagi isi padu cuboid tadi. Kita dah cari dekat sini isi padu cuboid sama dengan luas tapak darab tinggi. Okay, sebab itulah dekat sini isi padu cuboid bersamaan luas tapak darab tinggi. Okay, seterusnya. Okay, 1/2 darab panjang darab lebar. Okay, macam mana dapat panjang darab lebar ni? Okay, panjang darab lebar ni daripada sini lah. Daripada luas tapak tadi. Okay, luas tapak cuboid ni adalah panjang darab lebar. So, luas tapak cuboid ini adalah panjang darab lebar. Lepas tu kita darab dengan tinggi. Okey. So, kita dapatlah isi padu prisma segitiga. Iaitu dia berkait dengan isi padu cuboid. Okey. Okey, jadi apa dia yang 1/2 darab panjang darab lebar ni? So, dia adalah luas segitiga. Okay, awak tengok dekat sini. Bila kita potong 2 cuboid dan dapat bentuk prisma, dan dia sebenarnya adalah bentuk segitiga. Kan? Dia adalah bentuk segitiga. So, luas bagi segitiga apa dia? 1/2 darab panjang darab lebar. Iaitu panjang dekat sini. Lebar pun dekat sini. Sama juga macam yang cuboid tadi. Lepas tu darab dengan tinggi. Iaitu tinggi yang ini. Ataupun yang tengah ini adalah tinggi. Yang ini tinggi. Bagi prisma. Okey. Maka, isi padu prisma sama dengan luas keratan rentas darab tinggi. Luas keratan rentas tadi apa? Kita dah tengok mula-mula tadi. Iaitu dia akan dapat sama bentuk dengan dia punya tapak. Okey, so tapak kita adalah berbentuk segitiga. So, luas keratan rentas sama dengan luas segitiga. Darab dengan tinggi. Okey, so kita terus pergi pada contoh soalan prisma. Okey, hitung isi padu prisma tegak di sebelah. Okey, kita ada prisma. Okey, prisma tegak. Dia dah bagi tapak 12 cm. Dia dah bagi juga sisi untuk bentuk segitiga ni. Okey, adalah 10 cm. Dan dia dah bagi juga, ini adalah tinggi bagi prisma. Okey, tinggi bagi prisma adalah 16 cm. Okey, kenapa ini adalah tinggi bagi prisma? Sebab tadi kan kita dah tahu juga, cikgu dah cakap juga yang segitiga ini adalah tapak bagi prisma. So, bila kita letak menegak tapak dekat bawah, so kita akan dapatlah yang ini dia punya tinggi bagi prisma. Okey. So, tinggi dia adalah 16 cm. Okey, penyelesaian. Okey, isi padu prisma sama dengan luas keratan rentas darab tinggi. Okey, luas keratan rentas tadi apa dia? Iaitu luas segitiga. Keratan rentas ni bila kita kerat dia bentuk prisma ni,
kita akan nampak dia bentuk segitiga ni. Sama dengan tapak ni. Okey, lepas tu darab dengan tinggi. Okey, lepas tu 1/2 darab 12 cm darab 8 cm. Okey, so luas segitiga apa dia? Okey. Okey, kita ada segitiga. Okey, daripada segitiga ini kita keluarkan, kita dapatlah segitiga. Okey, lepas tu untuk segitiga ni kita ada dia punya tinggi. Ini adalah tinggi segitiga. Okey. So 90 darjah. Okey, kita nak tahu tinggi ni sebab luas bagi segitiga kan 1/2 darab lebar darab tinggi. So tinggi ni kita tak tahu. Okey, untuk dekat sini tinggi adalah dekat sini. So untuk lebar kita dah tahu 12 cm. Tepi iaitu sisi untuk segitiga pun kita dah tahu 10 cm. Tapi tinggi kita tak tahu. Berapa tinggi segitiga ni? So macam mana nak cari tinggi segitiga ni? Iaitu tinggi dekat sini berapa? Okey, so jadi kita menggunakan teorem Pythagoras. Okey, bila menggunakan teorem Pythagoras, kita kena tahu dia punya hypotenuse dengan adjacent ni. Adjacent ni kat bawah. So kita dah tahu dekat sini, dia dah bagi lebar ni 12 cm. So bila kita bahagi 2, kita akan dapat yang garisan merah tu adalah 6 cm. So sini pun dia dah bagi 10 cm. So kita nak cari tinggi ni. So dengan menggunakan teorem Pythagoras, tinggi segitiga sama dengan 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Hypotenuse tolak dengan adjacent. Lepas tu punca kuasa 2 kan. Jadi dapatlah 8 cm. So kita dapatlah tinggi untuk segitiga ni adalah 8 cm. Okey, so sebab itulah 12 darab 8 darab 1/2. Okey, lepas tu darab dengan tinggi 16 cm iaitu tinggi bagi prisma tadi. So lepas tu kita kira macam biasa. So dapatlah jawapan dia 768 cm kuasa 3. Okey, macam mana dapat cm kuasa 3 iaitu 12 cm darab 8 cm. Kita dapat cm kuasa 2. Lepas tu kita darab lagi dengan cm. So dapat cm kuasa 3. So macam itulah kita dapat macam mana unit dia adalah kuasa 3. Okey, seterusnya kita bagi kepada isi padu silinder. Okey, kita ada duit shilling 20 sen. Lepas tu kita tambah lagi duit shilling tu. Dan seterusnya kita tambah lagi sampai dia jadi bentuk silinder. Okey, kita tambah dia akan jadi bentuk silinder. Okey, daripada bentuk silinder ni, okey, isi padu silinder sama dengan luas tapak darab tinggi. Okey, luas tapak. Okey, apa dia luas tapak bagi silinder ni? Iaitu berbentuk bulatan. Okey, berbentuk bulatan adalah luas tapak bagi silinder. Okey, jadi luas tapak sama dengan luas bulatan darab tinggi. So, luas bulatan ni apa dia? Formula luas bulatan. Dah belajar masa bab 5 dulu. Okey, yang ni wajib ingat tau. Yang ni dah ingat. Untuk chapter ni dah ingat apa dia luas bulatan. So, luas bulatan formula dia adalah pi j kuasa 2 darab dengan tinggi kat belakang ni. So, maka isi padu bagi silinder sama dengan pi j kuasa 2 t. Okey, lepas tu kita terus pergi kepada soalan. Okey, hitung isi padu silinder tegak di bawah. Okey, guna pi daripada 2/7. Okey, kita ada silinder. Lepas tu kita ada diameter bagi bulatan silinder. Okey, dia dah bagi diameter 42 cm. Dan kita juga ada tinggi bagi silinder. Okey, iaitu 60 cm. Lepas tu penyelesaian dia. Okey, isi padu silinder sama dengan luas keratan rentas darab dengan tinggi. Okey, luas keratan rentas adalah bulatan. Kita akan dapat bentuk bulatan iaitu sama dengan tapak. Tapak berbentuk bulatan. So, luas keratan rentas adalah luas bulatan. So, apa dia tadi? Formula luas bulatan iaitu pi j kuasa 2 darab t. Lepas tu dah tahu kan dia punya pi dah tahu 22/7 dia dah bagi. J pun, okay, daripada 42 ni bahagi 2 akan dapat j jari. So, j jari dapat 21 cm. Lepas tu T dah tahu 60 cm. So, masukkan je nilai macam biasa. Pi 27. J 21 cm darab 21 cm. Okey, kenapa 2 kali? Kita darab 21 darab 21. Kerana J ni kuasa 2. So, bila dia kuasa 2, so bermakna kita kena darab dia 2 kali. Lepas tu darab dengan T. T adalah 60 cm. So, lepas tu kira macam biasa, dapatlah kita punya
nilai bagi silinder iaitu